Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma faqihna fiqhan fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Inilah dalil keesaan Tuhan. Inilah kerana jikalau berbilang-bilang Tuhan, nescaya ada kalanya muafakat, sehinggalah akhir kalam dia tu. Dalil. Sebagai dalil. Sebagai dalil keesaan Tuhan. Keesaan, yakni ketunggalan Tuhan. Apa dia sah? Tunggal. Sah tu dengan makna tunggal. Dalil yang menunjuk. Yang menunjuk pada akal. Dalil akli. Jadi yang menunjuk pada akal, yakni pada hati. Yang menunjuk pada hati. Hati orang yang memikirkan. Sebab dalil itu bangsa kena fikir. Kena fikir. Bangsa kena renung. Nak renung dengan apa? Dengan hati. Jadi orang yang reti dalil, orang yang ada habuan di hati dia. Orang yang reti dalil, orang yang ada habuan pada hati dia. Allah simpan taruh habuan itu pada hati dia untuk kenal Tuhan. Suatu yang menunjuk. Dalil keesaan Tuhan. Ketunggalan Tuhan. Apa dia Tuhan? Tuhan. Sama sebut kata Tuhan, fahamnya zat dan sifat. Sebut saja kata Tuhan, fahamnya zat sifat. Kalau tak faham zat, tak faham sifat, lara. Sia-sia. Sebut lafaz Tuhan, tak faham zat, tak faham sifat. Apa dia zat? Maqama binafsih. Suatu yang berdiri dengan sendiri tanpa menupan pada suatu yang lain. Tanpa menupan. Tidak perlu kepada tupanan. Tak tumpang. Itulah zat. Bangsa tumpang bukan bangsa zat. Seperti Arab. Arab bangsa tumpang. Zat bukan bangsa tumpang. Sifat Tuhan tak boleh tumpang. Sifat Tuhan kena kata berdiri. Dia tak boleh panggil kata tumpang sifat Tuhan. Dia kena sebut sebagai berdiri. Al-qa'imu bil ghair. Yang berdiri pada sesuatu yang lain. Talazum fi dzat. Yang melazimi zat. Yang tu sifat. Lafaz Tuhan, apa madlul dia?
Lafaz Tuhan, madlul dia zat dan sifat Allah. Hak lain bukan zat. Hak lain bukan zat dan hak lain bukan sifat. Bukan zat seperti mana zat Tuhan dan bukan sifat seperti mana sifat Tuhan. Walaupun diri dia zat, walaupun diri dia tu punya sifat, walaupun diri dia tu sifat, tapi bukan zat seperti mana zat Tuhan dan bukan sifat seperti mana sifat Tuhan. Itu orang panggil wahdaniyah fi zat. Ataupun dalam bahasa wujud disebut sebagai wujud yang zati. Sebut sebagai wujud yang zati dengan makna apa? La mislalah. Tidak ada seumpama suatu dengan dia. Itu wujud zati. Ternapi adam sabiq azali dan ternapi adam lahid imkan. Itulah dimaksudkan dengan wujud azali ataupun wujud yang zati. Wujud kita bukan azali, hanya pada ilmu Tuhan, hanya pada ayat sabitah, bukan azali. Tapi wujud Tuhan, wujud yang azali, qadim. Kita azali bukan wujud. Kita subut bukan wujud. Wujud dengan makna wujud. Zat Tuhan pada azali wujud. Ada kita pada azali itu bukan wujud, subut. Subut. Bila subut sampai masa sabit. Tak sampai masa tak sabit. Sampai masa sabit lalu. Ni sabit ni ngaji. Mula baca kitab. Sabit ni. Wujud kita dulu ayat sabit. Ayat sabitah. Wujud Tuhan zati. Apa makna wujud zati? Azaliyun. Azali. Maknanya tidak ada yang bersama-sama dengan zat Tuhan. Tak ada. Jadi keesaan Tuhan, lafaz Tuhan ni sebut saja lafaz Tuhan, kita orang mengaji tauhid cepat segera. Mesti cepat, mesti dengan segera faham zat dan sifat. Tak boleh duduk terbayang apa dia Tuhan ni, tak faham-faham lagi lah. Sebut Tuhan, tak reti lagi. Apa dia Tuhan? Zat, sifat. Apa dia zat? Faham selalu dah. Dia orang panggil apa? Kecepatan. Dalam, bukan masa, kira orang lama ngaji ni, dia bukan masa tasawur dah. Dia mesti kena sabit dah di kepala dia tu. Lekat dah di kepala dia. Bila sebut kata Tuhan, zat dan sifat. Bila sebut kata zat, faham dah. Maqam binafsi. Bila sebut kata sifat belah mana mu nak bahas? Takluk belah mana? Ta'alluqan subutian ke? Ta'alluqan intifaian ke? Ta'alluqan wujudian ke? Ta'alluqan halian ke? Nampak? Jadi tu orang hak lama ngaji. Dia kena gitu. Payah juga nak dapat malakah dalam ilmu ni. Dia malakah tu. Dia malakah ni maksud dia cekak. Ataupun bahasa kampung kita panggil melekat. Tu malakah. Dia melekat elok. Kita ni hak basic boleh lah melekat. Kena hak payah bahas payah dalam sikit, tak melekat juga. Tambah tinggal sampai 6-7 bulan ni, lagi tahu baik. Jenah buka balik. Tak jumpa. Tarik tak main tu. Main dengan makan banyak, dosa pun banyak, tak main. Itu Tuhan. Mana zat? Faham Tuhan, faham zat. Jadi, bahasa Melayu kata Tuhan. Apa dia Tuhan? La ilaha illallah. Itulah Tuhan. Yang sabit dalamnya makna ikhbar, yang sabit dalamnya makna nafi isbat. Itulah Tuhan. Hak kita duk rasa terikhbar, terkhabar, kita menyedari, kita sedar, kita tahu bahawa Allah tu Tuhan. Itu ikhbar, kalam la ilaha illallah. Kalau nafi isbat, kita menidakkan yang lain itu sebagai Tuhan dengan makna secara hakikinya, realitinya Allah, zat dia itu Tuhan. Tuhan, sebut Tuhan, zat dan sebut Tuhan ialah sifat.
Sekali dah dia mai sekali. Keesaan Tuhan. Keesaan tunggal. Tunggal maklum pada 3 perbahasan lepas. Dan istihalah. Dan istihalah ni syarah tu guru kita. Kalau ikut matanya, niscaya tiada alam. Maka kedua-duanya melazimkan lemah, dan jikalau lemah, niscaya tiada alam. Mudah ya. Nah, Allah yarham tu guru. Pandai dia buat. Maka kedua-duanya melazimkan lemah. Kedua-duanya tu. Kedua-dua mana? Kedua-dua ihtimal itu. Kalau ikut matan saja, ikut syarah tu. Kedua-dua mana? Kedua-dua ihtimal itu melazimkan lemah. Habis tu, qadiyah dia lagi. Kalau Allah Ta'ala tu lemah, nescaya tidak alam. Mana mungkin satu zat yang lemah menjadikan alam yang hebat. Jadi, inilah ihtimal itu sebagai dalil keesaan Tuhan. Dan istihalah lawannya. Nampak? Ini orang panggil pelengkap kepada akidah. Kalau ikut kaedah matan. Kaedah matan dia tak bermain istihalah lah. Ikut matan tak bermain istihalah. Dia tak bermain cerita bab hukum. Dia tak bermain cerita hukum akal tu. Dia terus bermain muta'alaq hukum akal. Ada berbahasa wajib, ada bahasa mustahil, ada berbahasa harus. Itu matan. Tapi kalau main syarah, bukan setakat muta'alaq bagi akal, bukan muta'alaq bagi hukum akal saja, bahkan hukum sekali disebut. Ni kitab pandai. Dan istihalah. Apa istihalah? Takrif istihalah siapa ingat? Lupa weh. Siapa ingat takrif istihalah? Aduh weh. Lupa. Dan lama tak baca Tolong takrif istihalah. Astaghfirullahalazim. Ustaz aduh kok mana lupa takrif istihalah. Lupa takrif bahasa Arab. Ingat. Al-ilmu fil kutub. Al-ilmu fil kutub. Ilmu dalam kitab. Kullu yawmin 'asin. Setiap hari buat dosa. Al-ilmu fil kutub. Lama tinggal no. Benda sikit-sikit yang main-main ilmu Allah Ta'ala ni. Kalau tinggal lama dia pasang. Kita pun tak main, kita pun tak baca. Benda simple-simple dia. Jangan main-main tu. Sebab akidah dia bersangkut dengan Tuhan. Siapa nak tolong bagi kepala? Siapa nak tolong bagi kepala? Jumpa lah. Istihalah apa dia? Ada muqabulus subut. Kalau wujud ada muqabulul intifa'. Wujud tak terima ternafi. Itu wujud. Kalau istihalah tak terima subut, ada muqabulus subut. Itu istihalah. Tak terima subut. Istihalah. Ataupun kita kata mesti tak subut. Tak juga pakai tak. Tiada kan? Tiada. Ada muqabulul intifa' itu wujud. Tapi kalau kata istihalah ada muqabulus subut. Ketiadaan sabit. Tak terima sabit. Tak terima sungguh ti pada Tuhan. Subut tu sungguh ti lah. Kalau sabit sungguh. Sabit di kita, sungguh ti di Tuhan. Sabit di mana kita mengaku. Sungguh ti tu tak gaduh kita mengaku.
tak nanti bergantung dengan kita mengaku. Tu orang panggil subut. Dalam istilah, dalam takrif istihalah dia guna perkataan subut. Bukan kita sabit subut ni bukan reka-reka Tok Guru Tanah Jawi, bukan. Bukan reka-reka Tok Guru Tanah Jawi. Ada perkiraan dia dalam kitab-kitab Arab. Apa dia subut? Sungguh ti. Sabit? Sungguh. Nak sungguh ti, tak nanti sungguh lah. Tak nanti kata, ya. Benda hak ya, tak nanti kata. No? Benda hak nak ya tu, tak nanti kata lah. Tak kata pun ya itu. Itu orang panggil sebut. Ya sajalah. Hang ya pilah tara mana pun. Hang ha pilah tara mana. Kalau tak sebut, tak jadi. Tak muafakat, takluk iradat, kudrat. Nak jadi apa? Sia-sia saja. Dan abang kata sebut tu. Lafaz sebut. Dan istihalah. Makna istihalah ni tak terima lawan. Istihalah lawannya, yakni tak terima lawannya. Tak terima di mana? Bukan tak terima ditulis. Istihalah ni bukan duk ditulis tu. Tak kira faham istihalah duk ditulis. Istihalah ni bangsa habuan kita. Habuan i'tiqad. Nama pun hukum akal. Hukum akal bangsa i'tiqad. Bukan hukum saja tak i'tiqad, mana boleh. Hukum tak i'tiqad, tak nama jazam lah. Hukum saja tak i'tiqad, tak nama jazam. Dia mesti hukum serta i'tiqad. Mana boleh hukum tak ada i'tiqad. Hukum tak ada jazam, tak sah. Diri hukum tu adalah jazam. Diri hukum tu jazam dah. Diri hukum tu putih dah. Mana boleh hukum tak putih. Kalau hukum tak putih, tak nama jazam. Nama dia zon. Jadi zon, tak boleh. Jadi istihalah ni jazam. Bukan zon. Wajib tu Pak tu kata wajib. Wujud pun jazam. Istihalah pun jazam. Kan? Jawaz pun jazam. Jawaz tu kita mengaku tu. Mengaku dengan terima ada, terima tak ada. Apa dia? Barang mungkin, barang hadis, barang makhluk. Barang mungkin, barang hadis. Terima ada, terima tak ada. Jazam tu. Nah, kalau dia tak terima lagi ada dan tiada tu menengahi, mungkin tu dia tak terima ada dan tiada itu menengahi, tak nama jazam. Sebab tu jawazul jaiz dia termasuk dalam hukum akal, kategori dia wajib. Siapa kata jawaz kategori dia jaiz? Jawazul jaiz wajibun. Wujubul wajib wajibun. Istihalatul mustahil wajibun. Jawazul jaiz wajibun. Betul tak? Bukan jawazul jaiz jaizun. Mana ada istilah tu? Habis orang yang tak menerima bahawa mungkin itu sama berat antara ada dan tiada, orang tu tak jazam. Hukum akal 3 wajib jazam. Mana boleh tak jazam? Tak jazam, tak sah dan tak dinamakan dia sebagai makrifah. Dan istihalah lawannya. Apa dia lawan? Lawan mana apa? Lawan mana apa? Lawan dengan mana lawanan ke? Lawan dengan mana melawani ke? Lawan, lawanan, melawani. Istihalah lah lawannya. Lawannya. Yakni lawanannya. Lawan tu. Hak gu lawan dia tu tak boleh terima. Tak boleh masuk di akidah kita. Tak boleh masuk di hati kita. Gu lawan dia. Tu. Gu lawan dia tu. Adapun masalah diri lawan, adapun masalah diri lawan yang duduk pada kategori orang panggil apa, naqid dengan dhid, itu secara umumnya sama taraf. Naqid dengan dhid, contoh qidam, naqid dia hudus. Qudrat,
Dia tak panggil naqid, dia panggil dhid. Yang melawaninya tu apa dia? Al-ajzu, ajdun. Tapi dari segi sudut kategori realiti dia termasuk dalam naqid secara umum. Termasuk dalam kategori lafaz tu, lafaz naqid, lawanan. Tu. Lawanan dia tu. Memanglah perkuasa lawan dia lemah. Lawanan lah tu. Tapi kita bukan nak lemah tu, bukan kita nak tang lawanan tu. Kita nak tang ketika dia melawani kudrat. Tu. Itu yang dia jadi kudrat, ma'ani dia bahas zid dengan makna mudad. Zid dengan makna mudad. Adapun hakikat lawan tu sama ya. Secara umum. Ajzun pun zid, ajdun pun naqid. Lagi apa dah? Apa nama kudrat, perkuasa, lawan dia lemah. Apa kehendak, lawan dia tergagah. Lemah, tergagah, buta, tuli. Tu semuanya naqid dalam kategori lawan. Tapi bila ikut tajuk bahas salbiyah lain, tajuk bahas ma'ani lain, maka berbezalah nama bagi kategori lawan tu. Kan? Nampak tak? Kalau baharu, kalau sedia, lawan dia baharu. Lawan. Lepas tu kalau perkuasa, lawan dia lemah. Lawan juga. Tapi dari segi sudut makna konsep perbahasan ma'ani dengan salbiyah, mana sama? Pasal apa? Pasal ma'ani tu dia nak talabi ke lain. Dia ada makna yang lain nak beritahu. Dia nak beritahu makna lain tu. Apa dia? Dengan makna mudaddul lahu. Bila mana kertas tu sudah putih, tak mungkin hitam boleh mengambil tempat putih. Dia nak loncat masuk ambil putih tu tak boleh. Pasal putih dah menempati sifat bagi kertas. Macam itulah ketika zat Allah itu bersifat dengan perkuasa, tak mungkin lemah nak masuk pi. Tak mungkin tergagah nak masuk pi. Dia nak masuk. Ketika dia nak masuk, itu dinamakan sebagai mudaddul lahu ataupun istihalah. Dan istihalah lawannya. Dan istihalah lawannya. Lawan dengan mana lawanan? Dan ini sifat istiqnah. Dan ini sifat ayat baru. Istiqnah tu ayat lain lah. Habis dah. Dia nak cerita lain pula. Dan ini sifat yang 5. Ini mana? Ini ada dalam kepala kita lah. Lepas dah tu. Sifat yang 5. Yang 5 yakni sifat salbiyah. Dan ini sifat yang 5. Yakni sifat salbiyah yang 5 ni. Apa dia tu? Lawan tu. Dan ini sifat yang 5. Supaya mudah berhadap hati. Istiqnah dah. Jadi dan ini sifat yang 5. Ini sifat yang 5, ini sifat salbiyah tu supaya mudah berhadap hati dan menugas kepada jenisnya. Dan menugas. Menugas tu kepada jenisnya. Bahasa dia tu dinamakan dia pada istilah mereka itu mutakallimin dengan sifat-sifat salbiyah. Nama sifat salbiyah. Artinya salbiyah, bangsa salbi. Artinya ketiadaan. Tu. Nampak tak? Jadi ketiadaan. Ketiadaan tu dan tidak. Ketiadaan dan tidak. Dan ini sifat yang 5, yakni sifat salbiyah yang 5 tu supaya mudah hati. Supaya mudah berhadap hati. Apa dia mudah berhadap hati? Mudah faham. Mudah hati kita faham.
dan menugas. Menugas maknanya bahasa petani ya. Berhadap dan menugas hati. Jadi maksud dia ginilah. Bila kita bincang dah dulu, ambil daripada sifatnya wujud, ambilnya daripada sifatnya qidam sampai kepada wahdaniyah. Daripada sifat qidam sampai kepada wahdaniyah. Daripada qidam sampai kepada wahdaniyah, perbahasan yang dibahaskan itu mengikutnya istilah ulama mutakallimin dipanggil sebagai sifat salbiah. Dia nak bang tu. Macam mana? Hak tu hak yang apa nama, hak tu yang khusus pada wahdaniyah. Ahadiyah, wahidiyah, ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Tu ada 6 tingkatan ke yang kita bahas? 7 tingkatan yang kita bahas tu. Baik. Yang tu hak khusus salbiah. Tapi dia kata dan ini sifat yang 5. Maknanya khusus pada salbiah. Dan ini sifat yang 5 khusus pada salbiah. Habislah. Pendek kata, syarahan ataupun kitab Baqarah ni, selepas dibahaskan, dibincangkan sifat salbiah, barulah dia bawa mai kesimpulan. Ini dia nak bawa mai kesimpulan lah. Jadi orang kita ni mengaji, Tok Guru dulu karang kitab, dia bagi habuan untuk orang hurai. Hebat orang dulu baca kitab. Kita orang lah baca kitab, orang lah tulis kitab. Nak bagi orang mengaji mudah faham, dia tak sama. Tok Guru dulu karang kitab, nak jaga orang mengajar. Kita orang lah karang kitab, nak jaga orang mengaji. Nampak? Pasal apa gitu? Cuba tengok lah daripada awal perbahasan sifat salbiah dulu. Kita ambil tengok dalam sifat qidam kan. Kita tengok lah. Lenggok mereka. Memang parti banyak kali lah. Parti banyak lah kitab. Orang kata apa kitab Tok Guru. Memang style dia lagu tu. Dia buat main dulu, dia bahas dulu kitab penin. Bukan dia cerita pun. Dia tak ada cerita salbiah. Lepas tu habuan siapa nak duduk rongkai tu? Hak ambil masa buat 2 baris tu. Kan? Kita pun orang hak baca kitab ni, aku baca 2 baris, 3 baris ya semalam. Padahal dia duduk rongkai tu benda duduk dadah dalam kitab. Tinggal tak sampai bin je lagi. Betul tak? Lagu tu lah. Nampak? Mana Tok Guru dulu, dia karang kitab, dia jaga orang baca. Kita orang lah karang kitab, jaga orang mengaji supaya tak lari. Tok Guru dulu karang kitab, orang lari habis. Kita lah karang kitab, tak mau bagi orang lari. Mudah faham lah. Mudah dia ikut rentak. Alhamdulillah lah. Mana-mana pun. Sebab tu nak bang kata nilai ilmu itu berbeza. Ilmu ulama dulu dengan ilmu kita jauh beza. Gitu. Baik. Jadi supaya mudah berhadap hati, mana supaya mudah kita ni jadi cerah. Jadi terbuka hati. Mudah berhadap mana terbuka hati, jadi mudah faham. Dan menugas, yakni menuju. Menugas yakni menuju untuk terima ilmu tu. Kepada jenisnya. Jenis yang 5 tu. Malah hati kita tuju dah. Bulat hati kita tu untuk betul-betul faham. Kalau sifat yang pertama sifat yang pertama wujud, sifat yang kedua qidam, sifat yang ketiga qudrat, sifat yang keempat wahdaniyah, sifat yang kelima lagi sama pula dah, mampu penin. Nak himpun kok mana, nak bahas kok mana. Itu maksud supaya menuju hati dan menugah hati. Jadi hati kita ni dia tak guna pergi ke lain dah. Macam tazkirah tadi saya abang kata apa? Saya kata kita dalam duk bincang tauhid ni,
dalam suasana negara kita ataupun suasana masyarakat kita hari ni, mesti mai bincang sifat salbiah ni mesti kena tumpu betul-betul mukhalafah tu. Sebab mukhalafah tu lah yang bawa jadi fitnah yang besar. Hak mukhalafah tu lah supaya bawa jadi fitnah yang besar. Kalau tak faham mukhalafah tu pelingkuh habis akidah orang. Qidam baqa' ni tak ada masalah sangat. Memang perbahasan dia tu dalam. Tapi tang mukhalafah tu lah nak kena main sungguh maqulat, nak kena faham sungguh jirib jisi arat jauhar. Sebab sebut kata la ilaha illallah tu, la ilaha illallah tu nak faham dua benda ya. Dalam kita bincang la ilaha illallah nak faham dua benda ya. Qadim, hadis. Hak mana qadim, Allah zat dan sifat dia. Hak mana hadis, makhluk jisim arat. Sebutlah la ilaha illallah berulang kali pun, 1000 kali, 100 kali, 100,000 kali sehari pun, makna dia sama ya. Qadim hadis, qadim hadis, qadim hadis. Qadim habuan isbat. Nah, qadim habuan kita isbat, hadis habuan kita nafi. Nafi. Nah. Hadis tu hak tak layak di Tuhan tu. Hak hadis tu maknanya habuan kita nak faham pada pihak nak membezakan antara Allah Ta'ala Tuhan dan makhluk dia. Bukan nafi hadis tu, bukan. Faham hadis tu. Bila faham, kenal, tak apa dah. Supaya mudah berhadap hati dan menugas kepada jenisnya. Jenis mana? Jenis yang 5 hak bangsa ternapi itulah. Jadi hati kita bulat dah, dia jadi tak ceramuk kan. Dia jadi tak ceramuk dah. Kita duk bincang qidam baqa' mukhalafah. Tiba-tiba dia tak jadi sopa dengan Syiah lah. Syiah tu ada juga dengar cerita. Dia bahas juga kudrat. Tapi sekejap lagi dia campur habis kudrat dengan salbiyah dengan gitu gini. Dia campur habis. Dia tak nak susun macam dengan kita. Jadi kita ni puak ahli sunnah jemaah ni, ulama kita susun supaya kita tak pening mengaji. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Tu. Begitu juga dia tak serupa dengan Mu'tazilah lah. Mu'tazilah tak ketahuan susun langsung. Lu susun tak ada langsung. Dia bukan susun, tinggal dia tak nafi lah. Dia tak menidakkan sifat qidam Tuhan, dia mengaku. Baqa' Tuhan, dia mengaku. Adakah dia bahas, dia bukukan kitab yang membincangkan tentang tauhid? Tauhid tu ikut sama, ikut turn dia. Tak ada, ulama kita yang bincang. Ulama kita saja yang bincang. Okey. Jadi dinamakan dia pada istilah mereka itu mutakallimin, ulama kalam. Dinamakan dia mana? Dia yang 5 itu. Pada istilah mereka itu mutakallimin, ulama-ulama tauhid ni, dengan sifat-sifat salbiah. Dia ulang sifat-sifat lah. Sifat-sifat tu menuju kepada nama-nama sifat, bukan diri sifat. Diri sifat tak boleh bincang lah. Faham tak tu noh? Mereka pada istilah mereka itu dengan sifat-sifat salbiah. Bukan tuju pada sifat, tuju pada nama. Sifat mana boleh bincang? Sifat duduk di Tuhan. Bincang apa? Bincang makna sifat. Nak bincang mana? Lalu ikut nama. Nak bincang makna, lalu ikut nama dulu. Nama lah. Dia ada nama dia. Walaupun nama tak boleh kenal, tapi dia kena lalu ikut nama ya. Kalau orang tak kenal nama, susah juga dia nak kenal makna pun. Kalau kenal makna, tak kenal nama, susah nak khabar. Pasal nama ni habuan khabar. Nama habuan khabar. Nama habuan tulis. Nama habuan panggil. Nama habuan sebut. Nama habuan kata. Itu nama. Tak ada nama, tak boleh panggil, tak boleh sebut, tak boleh nak kata. Jadi payah. Walaupun nak kenal sesuatu bukan kenal dia nama, tapi nama tu sangat penting. Sebab itulah Allah Ta'ala dah letakkan nama-nama pada setiap satu juzuk daripada alam ni, sehingga kan Nabi Adam AS mengetahui semua nama-nama tersebut. Satu habuk, tak ada benda yang Nabi Adam tak tahu dalam alam dunia ni. Dalam perut dunia, dalam laut baik, atas muka dunia baik, kita berapa nama benda yang kita tahu. Hatta dah benda barang duduk tempat kita pun kita tak tahu nama apa.
Nabi Adam wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Allah Taala ajak nama tu kepada Nabi Adam, tapi malaikat tak diertikan nama. Malaikat ni kenal benda saja, nama dia tak kenal. Dia kenal kata sesuatu itu benda, perkara. Dia tahu kata benda, tapi dia tak kenal nama. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Adam dan segala anak cucu dia. Lagi katanya musannif rahimahullah dengan sifat-sifat salbiah. Dinamakan sifat yang 5 itu dengan sifat-sifat salbiah pada istilah mereka itu mutakallimin. Arti salbiah. Asal daripada salbun. Asal daripada salibah. Nafi, salbun masdar dia. Salbun, masdar kan? Salbun. Kita sebut dah dulu noh. Ingatlah. Salbi, salbun, salbi insilab, salbi istihalah, salbi maslub. Bangsa dak semua tu. Tengok jenis lah, tengok kelaku dia. Salbi, salbun, salbi insilab, salbi istihalah, salbi maslub. Dinamakan sifat 5 perkara tu dengan sifat-sifat salbiah. Apa dia sifat salbiah tu? Artinya bangsa salbi. Salbi. Bangsa nafi. Asalnya gitulah. Asalnya bangsa nafi. Tapi bila ikut perbicaraan salbiah, tak boleh kata nafi. Sebab apa? Kena rujuk mutakallimin. Bila rujuk mutakallimin, terwih pada bawa mai kepada maksud yang sebenar. Ketiadaan dan tidak. Kalau pada kata dengan sifat-sifat salbiah, artinya bangsa salbi, artinya tidak. Maka akan jadi isu. Dia akan jadi masalah. Sampai sudah orang tak faham makna salbi tu apa dia. Salbiah tu tidak. Tidak tu bukan. Jadi memang kita kata ketiadaan dan tidak, dan tu dinamakan ataf tafsir. Bersatu pada makna. Tafsir. Jadi nak makna satu. Makna satu. Asal makna satu. Tapi tidak yang perlu kita faham ni, tidak dengan makna apa? Ni yang Ustaz Noh kata ni. Jangan faham tidak dengan makna nafi. Kalau mu faham tidak dengan makna nafi, mu akan duduk di tangga nafi tu lah. Di tangga sabit saja. Mu duduk sabit perkara yang mu tak kenal kata dia tersebut. Tu Ustaz Noh kata itu. Sebab tu pandai buat mai, artinya ketiadaan dan tidak. Pasal apa buat mai ketiadaan? Sebab pandai nak jelaskan kepada kita maksud salbiyah dengan makna insilab. Tu. Kalau tidak, apa dia mai terjemah ketiadaan? Terus dia mai tidaklah, kita bangsa Melayu kata tidak. Tidak tu kan nafi. Apa dia salbiyah? Tidak, nafi. Tidak, tak, dak. Nafi dah tu. Ni yang ustaz duk sebut lah. Mesti skru kena dengan skru. Nut tak kena dengan skru lo enggak. Dia masuk tak elok. Skru besar, nut kecil tak masuk. Tu tak masuk. Tu. Artinya ketiadaan dan tidak. Dan tidak tak ataf nak mentafsirkan makna ketiadaan. Memang ataf tafsir ketiadaan tu, tidak tu. Tetapi tidak dengan makna apa? Maka terbitlah 4 perbahasan. Nampak abang ni? Pasal apa jadi terbit 4 perbahasan salbi, salbun, salbi insilab, salbi istihalah, salbi maslub? Sebab salbi ni tidak umum. Mana khusus dia? Ketiadaan. Habis tu kalau dalam perbahasan salbiah, tidak dengan makna apa? Salbi apa? Salbiin silab. Itu salbiah. Di sini. Nampak apa ni? Nampak ke tak nampak? Nampak apa ni? Payah ayat ni.
Kan kita sebut ulang kali no. Dulu kita sebut salbi ada 4. Salbi salbun, salbi insilab, salbi istihalah, salbi maslub. Nak pakai mana? Nak pakai kena tengok tajuk. Lah ni tajuk apa? Tajuknya salbi salbiah. Hak ulama kata salbiah tu salbiah ke? Tak. Salbiah bukan salbiah. Tapi salbiah dengan mana insilab. Habis tu awak pandai awak main ketiadaan. Pandai ni nak cerita insilab tu, bukan nak cerita salbiah. Jangan mau pakai insilab maknanya apa nama tidak lagi. Bukan makna menafi lagi, tapi makna ternapi. Ternapi hak bahasa Melayu kata apa? Ternapi tu bahasa Arab. Pasal ada nama nafi. Ternapi. Dia kata ternapi, ternapi. Apa makna ternapi? Ketiadaan. Tak faham lagi. Apa makna ketiadaan? Tak gaduh napi. Senang. Tak ada. Tak gaduh napi. Tak ada. Habis tu, hak kita ni, hey, salbiyah ni bukan napi. Dia ternapi. Habis di kita ni tak perlu napi. Habis apa? Mengaku kata Allah tu ternapi. Maka napi tu ikut sekali tak? Ikut sekali lah weh. Kalau napi pun atas jalan takdir. Berat tau ni. Nah. Napi ikut takdir. Yalah kalau kita takdir awal di Tuhan. Napi ya takdir. Lagi kalau dalam bab dalil memang kena takdir dulu. Jikalau Allah itu sabit mula, nescaya adalah ia baharu. Kerana tiap-tiap yang baru itu sudah tentu ada mulanya. Dan tiap-tiap yang ada mulanya sudah tu yang membaharukan dia. Itu takdir, dalil. Itu bab nak cari dalil. Kita ni duduk tam mana? Duduk tapak mana kita? Kita ni nak duduk tapak mana? Boleh duduk maqam dalil pun tak sangka dah. Tu. Nampak lah? Jadi katanya ketiadaan dan tidak. Ketiadaan dan tidak. Tidak tadi ni nak bagi tahu kata salbi, ketiadaan tu nak bagi tahu kata insilab. Jadi tidak tidak itu tidak mentafsirkan makna salbi secara umum. Tidak tu. Tidak tu makna bagi salbi secara umum, bukan khusus. Kerana makna khusus bukan salbi salbun, tapi salbi insilab. Tu khusus dia. Dan tidak kerana adalah hakikat. Nampak ni orang ilat. Nampak ni pandai ni dengan main. Kerana pasal apa kata ketiadaan dan tidak tu? Kerana adalah hakikat. Apa dia hakikat? Mahiyah. Hakikat tu apa dia? Diri sesuatu. Apa dia diri sesuatu? Zat Tuhan tu. Kita tak nampak dah qidam, kita tak nampak dah baqa, kita tak nampak dah mukhalafah, kita tak nampak dah qiyamu binafsih, kita tak nampak dah wadahnya. Kerana qidam, baqa, mukhalafah ni bukan mawjud. Yang mawjudnya zat Tuhan. Kerana adalah hakikat tiap-tiap satu. Daripada yang 5 itu diri ketiadaan. Hak yang ada apa dia? Zat Tuhan. Hak satu tu, hak 5 tu ada? Tak ada. Yang ada zat Tuhan. Ini orang panggil sifat yang tibar zat. Nampak tak? Sifat yang tibar zat ni, kita duk belajar mengaji ni nak faham zat tu. Jangan duk berhenti kat qidam, baqa, mukhalafah duk bahas tak pernah habis. Kunci tang tu pergi elok. Nampak tak lebih? Kunci lah bila sebut Allah masuk sekali dah salbiah. Baru jin lari. Ni kalau jin muih dia sebut Allah, jin tak lari. Kunci tak kejap lagi lah tu. Sebab tu Allah ya rahmat Tok Guru Haji Saleh dia kata apa? Orang mengaji tauhid panggil Allah sedah ya, jin lari, hantu lari. Tu. Tok Guru kata lagu tu. Orang nak berubat mesti kena kemas tauhid. Kalau tak kemas tauhid, kena ada guru kawan tolong bagi kemas tauhid. Ni mengaji tauhid tak? Nak buat kira lambat siang nak buat ruqyah. Mengaji tauhid tu.
Barulah ruqyah. Ngaji tauhid kita faham ruqyah. Baca bismillah ya lari lah. Tak boleh baca bismillah dia nampak kita pun dia takutlah. Kan? Tu. Ni bukan saya kata, Tok Guru yang kata, saya ingat lagi. Dia kata di pondok dia pun dia kata, dia ustaz pun dia kata. Dia kata, duk kira nak ruqyah ya. Ngaji tauhid lu. Tu. Ruqyah ya. Tauhid pergi kemah. Ni ruqyah saja, tauhid tak reti. Dia kenal Tuhan lebih pedang. Tok Guru kata. Sungguh tak? Dia kenal Tuhan lebih pedang. Apa dia? Hantu tu lah. Hantu tu alam apa? Dia alam apa? Dia duduk alam apa? Dia bukan duduk alam mulki. Tapi bila mana dia diberi peluang untuk dia main ke alam mulki, dia boleh duduk sekali dengan kita. Sebab tu kita tak nampak dia. Pasal dia bukan alam mulki, dia alam malakut. Alam malakut kita tak nampak dia nampak kita. Sebab tu dia nak melawak dengan kita. Kita tak nampak dia. Lepas tu naik pula alam lahut. Lepas tu naik pula alam jabarut. Naik pula alam mu'azamut. Mu'azamut Rasulullah lah. Jibril tak sampai. Kan? Jabarut Jibril. Alam lahut, alam malaikat. Banyak lagi lah bahasan dia tu. Lagi katanya musannaf rahimahullah. Dia buat main ilat no. Hujah ni, ilat ni mana hujah dia. Sebab apa dia kata ketiadaan dan tidak? Kerana adalah hakikat tiap-tiap. Ni terima kasih kita kepada pada tak tahulah kan. Dia perjelas, bukanlah kata tutup lain tak betul. Dia perjelas, dia bagi kita terang. Bahasa dia lah susah sikit kitab ni, balarah dia tinggi. Bayan dia pun agak sukar juga. Kerana adalah hakikat tiap-tiap satu daripadanya yang lima itu diri ketiadaan. Apa dia diri ketiadaan? Diri dan hakikat itu samalah. Hakikat tiap-tiap satu diri ketiadaan. Diri itu hakikat, hakikat itu diri ya. Mahiyah. Orang panggil kharij, amrun khariji. Ataupun kita panggil apa? Hakikat reality. Lembu. Nama. Boh. Kenal. Bau kenal. Apa dia lembu? Nama. Boh. Kenal. Mana dia? Tu dalam kandang tu. Itu reality dia. Itu orang panggil khariji. Amrul khariji. Hakikat ataupun mahiyah. Diri ketiadaan. Ada sejam. Tak ada. Sejam dah. Kemudian katanya musannaf rahimahullah. Dan kerana adalah hakikat tiap-tiap satu daripadanya itu diri ketiadaan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma aghnina bil 'ilmi وذهبنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم فقهنا فقها في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع المرحوم وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.